Salam sejahtera, kumpulan kami akan membentangkan teori perkembangan moral. Kumpulan kami terdiri daripada Luciana Usun Robert, Jacques Anak Jalai, Nur Adira binti Sairul, saya sendiri Evarina Godwin, dan Zalika binti Taib. Abstrak, teori yang kami pilih ialah teori perkembangan moral daripada Lawrence Kohlberg, yaitu 6 tahap penakulan. Kaedah yang kami gunakan ialah SLR 50 artikel daripada Malaysia dan juga antarabangsa. Dapatan yang kami dapat ialah teori ini dapat meningkatkan empati, motivasi dalaman, dan kematangan membuat keputusan. Cabaran yang dilalui ialah kekangan masa guru, bias budaya, dan pengaruh media sosial. Implikasinya, perlu latihan guru dan penyesuaian budaya dalam pendidikan moral. Sebagai pengenalan, psikologi pendidikan membantu guru memahami cara murid berpikir, belajar, dan bertingkah laku. Pelbagai teori seperti Piaget, Kohlberg, Licona, Maslow, dan Bandura digunakan untuk memahami perkembangan kognitif, moral, motivasi, dan pembentukan sasya murid. Dalam konteks di Malaysia, psikologi pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan perkembangan murid secara seimbang. Oleh itu, psikologi diaplikasikan dalam bilik darjah, kurikulum, dan latihan guru bagi melahirkan pelajar yang berakhlak, berpengetahuan, dan mampu bersaing di peringkat global. Kajian ini menggunakan pendekatan systematic literature review bagi mengenal pasti, menilai, dan mensintesis dapatan kajian lepas secara sistematik dan terancang berkaitan dengan teori perkembangan moral dalam psikologi pendidikan. Pangkalan data carian yang kami gunakan adalah Google Scholar, ERIC iaitu Education Resources Information Center, Scopus, ResearchGate, MyJournal, dan jurnal tempatan di Malaysia. Dan artikel ini durasinya adalah sekitar 2013 sehingga tahun ini 2025. Dan kriteria yang kami pilih iaitu jurnal berwasit, iaitu peer-reviewed artikel, kajian tentang perkembangan moral dalam konteks pendidikan, dan juga artikel yang menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Seterusnya, dalam dapatan kajian ini, kami dapat rumuskan 5 utama dalam sorotan yang berkaitan dengan perkembangan moral dalam pendidikan. Yang pertama ialah hegemoni teori Kohlberg, di mana teori ini masih mendominasi kurikulum dan penilaian moral, di mana instrumen seperti defining issue test dan socio-micro reflection measure sering digunakan untuk menunjukkan pengaruh teori ini. Yang kedua iaitu pedagogi aktif dan berpusatkan pelajar, yang menunjukkan satu kaedah interaktif seperti teori dilema moral dan aktiviti lakonan bukan saja meningkatkan penglibatan murid, malah membantu mereka mengaplikasikan moral secara bermakna. Yang ketiga ialah pengaruh persekitaran sosio-emosi, di mana perkembangan moral murid bukan saja dipengaruhi oleh bilik darjah tetapi daripada iklim sekolah, keluarga, persekitaran digital. Seterusnya adalah tema keempat, iaitu konvergensi moral dan akademik, di mana yang menunjukkan satu hubungan yang positif di antara perkembangan moral dan pencapaian akademik, yang membuktikan pembinaan nilai moral tidak menjejaskan prestasi akademik, malah menyokong kejayaan mereka juga. Yang kelima ialah pemerkasaan guru, di mana guru memainkan peranan penting untuk melatih mereka menjadi lebih baik. Maka kajian menegaskan keperluan kepada latihan profesional yang berterusan serta bahan sokongan praktikal bagi memastikan pendidikan moral dapat dilaksanakan secara berkesan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya.
Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan peralihan daripada pendidikan moral sebagai subjek yang terpencil berasaskan teori barat kepada pendekatan yang lebih konstruktif, integratif dan berpusatkan pelajar. Masa depan pendidikan moral pula bergantung pada keupayaan sistem pendidikan itu sendiri untuk menggabungkan kekuatan teori klasik dengan inovasi pedagogi, mengiktiraf peranan persekitaran dan teknologi, serta melabur secara serius dalam pembangunan kapasiti guru. Seterusnya, pendekatan yang menyeluruh ini juga amatlah penting bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tapi mampu berdaya saing secara sehat dan mampu menangani dilema moral pada abad ke-21. Kajian reka bentuk keratan telah banyak digunakan dalam kajian terdahulu untuk menilai perkembangan moral secara berkala. Oleh itu, cadangan penyelidikan masa hadapan adalah dengan menggunakan reka bentuk kajian yang berterusan. Hal ini kerana penyelidik boleh mendapatkan pemahaman tentang kedua-dua kestabilan dan trajektori perkembangan moral. Cadangan seterusnya adalah kajian penyelidikan yang lebih mendalam memerlukan penggabungan model statistik seperti model persamaan struktur untuk mengkaji penggabungan teori. Hal ini amat penting bagi mengenal pasti setiap teori mempengaruhi perkembangan moral dalam konteks pembelajaran sebenar. Di samping itu, kajian terdahulu lebih tertumpu kepada guru ataupun sampel yang berskala kecil. Oleh itu, cadangan untuk penyelidikan masa hadapan adalah dengan menumpukan kajian lebih kepada murid sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar dari institusi tinggi serta memperluaskan bidang kajian pendidikan dalam konteks pelbagai budaya dan negara. Hal ini dapat membantu penyelidik akan datang untuk membuat perbandingan silang konteks dan meningkatkan kebolehumuman keputusan ujian. Seterusnya, kajian terdahulu lebih menggunakan pendekatan kuantitatif dan ulasan literatur. Oleh itu, cadangan penyelidikan untuk masa hadapan adalah dengan menggunakan soal selidik, temu bual mendalam, pemerhatian bilik darjah dan analisis dokumen. Hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cara guru dan pelajar membentuk, melaksanakan dan memahami prinsip moral itu. Cadangan selanjutnya adalah untuk penyelidikan masa hadapan adalah pengkaji perlulah membangunkan atau mengesahkan mekanisme perkembangan moral berasaskan prinsip komuniti, sebagai contoh dengan membuat uji kesahan budaya berdasarkan alat pengukuran yang sedia ada. Cadangan ini selari dengan penemuan Leonia dan Chandra 2025 bahawa pentingnya kebijaksanaan tempatan dalam pendidikan moral. Akhir sekali, cadangan kajian untuk masa hadapan adalah dengan melakukan kajian lanjutan untuk menghubungkan perkembangan moral dengan motivasi untuk belajar, kesejahteraan emosi pelajar dan iklim dalam bilik darjah. Melalui pendekatan ini dapat meningkatkan kedudukan pendidikan moral sebagai elemen penting dalam pembangunan insan secara keseluruhan. Kesimpulannya, analisis sistematik literatur ini menggabungkan secara sistematik pendekatan teori kontemporari dan klasik untuk menekankan keperluan mendesak untuk penyelidikan masa hadapan yang lebih menyeluruh, jangka panjang dan berasaskan konteks tempatan. Oleh itu, penyelidikan seperti ini bukan sahaja mempunyai keupayaan untuk meningkatkan pemahaman pengkaji akan datang berkaitan teori perkembangan moral, tetapi ia juga mungkin mempunyai keupayaan untuk menyumbang secara besar-besaran kepada amalan, pedagogi dan pembentukan modal insan yang beretika, berempati dan bertanggungjawab dalam sistem pendidikan moden.